daftar dekat Thailand, daftar apa kalau menikah dekat Indonesia ke, dekat Singapura ke, ataupun dekat mana-mana negara pun kena buat ke? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ramai pasangan dilihat berani bertindak melakukan pernikahan di Thailand disebabkan beberapa faktor yang menghalang, termasuk tidak mendapat keizinan keluarga maupun istri pertama. Peguam Syar'i dan konsultan perundangan Islam Fahmi Ramli berkongsi beberapa senario menggambarkan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh pasangan nikah Siam ini. Beliau menerusi hantaran di Facebook meluahkan rasa bimbang apabila akan ada lebih ramai lagi masyarakat yang merasakan tindakan berkahwin di negara seberang itu adalah suatu perkara biasa. This is normal. Ini perkara biasa. Bila berkahwin poligami di Siam, saya tak mahu ulas panjang tentang pernikahan pasangan mempelai penuh drama ini. Cukuplah saya nak pesan kepada semua pengikut wanita yang dikasihi. Kalau seorang lelaki ajak nak kawin dengan seorang wanita di Siam dan tanpa pengetahuan sesiapa, tinggalkan lelaki tersebut. Pertama, kalau dia boleh langgar undang-undang yang ditetapkan oleh Malaysia untuk berpoligami, maka besar kemungkinan banyak restu yang dia tidak dapat atau mungkin tidak layak berpoligami, katanya. Tambahnya lagi, sekiranya berlaku perceraian di kemudian hari, ia akan menjadi satu masalah kepada si istri untuk menuntut hak kepada anak maupun mendapatkan pengesahan perceraian disebabkan status istri itu tergantung. Kedua, kalau suatu hari nanti, katakanlah jodoh pendek, dia ceraikan Anda, pasti yang akan susah naik turun mahkamah untuk pengesahan itu adalah si istri. Ketiga, jika Anda melahirkan anak, ketahuilah anak-anak tersebut tidak boleh dibinkan atau bintikan kepada suami tersebut selagi tidak disahkan di mahkamah syariah. Keempat, kalau dia meninggal sebelum sempat buat pengesahan di mahkamah, dokumen-dokumen pernikahan pula hilang, apapun bahagian faraid atau harta sepencarian Anda tak layak tuntut, jelasnya. Menurut Fahmi, walaupun restu atau izin istri pertama itu tidak diperlukan bagi seorang lelaki berpoligami, tetapi perkahwinan tersebut mungkin sukar memperoleh kebahagiaan. Terima kasih kerana klik video ini. Perkahwinan, perkahwinan di sempadan Thailand ni. Perkahwinan di sempadan Thailand ni, seperti mana yang saya tulis dalam artikel pendek saya tersebut, saya kata kalau boleh tinggalkan. Siapa yang mana ada laki, ada bakal suami yang dia kata, yang bakal suami yang propose ni, dia ajak kahwin dekat Siam, saya kata kalau boleh tinggalkan lelaki tersebut atas faktor 5 perkara. Tetapi yang tu kita takkan ulaskan. Cuma bercerita tentang hak. Bercerita tentang hak isteri pertama. Isteri pertama, kalau katalah dia bergelar sebagai seorang isteri yang suami dia poligami, dia ada beberapa hak yang dia boleh tuntut dan dia boleh dapat. Boleh sekiranya suaminya disahkan berpoligami. Di mahkamah syariah kita dekat Malaysia ni, kalau cerita tentang poligami, dia ada dua keadaan. Ada dua keadaan poligami. Yang pertamanya, permohonan poligami. Suami yang nak poligami secara betul. Poligami nak secara betul ni maksudnya dia kena dapatkan kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Saya tak tahu ada yang tahu ataupun tidak, tetapi anda yang menjadi follower, anda yang menonton saya punya live ni, kita kena tahu. Di Malaysia, sekiranya seorang lelaki nak berpoligami, dia mesti kena dapatkan kebenaran daripada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Yang ni wajib. Kalau dia seorang lelaki warga negara Malaysia nak berpoligami, dia kena dapatkan kebenaran daripada Hakim Mahkamah Tinggi. Bukan kebenaran daripada isteri pertama, daripada ibu bapa sebagainya. Tetapi dia kena dapatkan kebenaran daripada Hakim Mahkamah Tinggi. Maksudnya, suami ni kena filekan kes.
Kes tu nama dia permohonan poligami. Alright, yang ni situasi yang pertama untuk poligami. Situasi yang kedua adalah nama dia pengesahan nikah poligami. Yang tadi permohonan poligami, dia belum poligami, dia nak dapatkan kebenaran hakim. Okey, tetapi yang kedua nama dia permohonan pengesahan nikah poligami. Maksudnya dia telah bernikah di negara luar dan dia balik ke Malaysia, dia nak filekan pengesahan nikah. Untuk nak sahkan pernikahan tersebut bagi mendapatkan sijil nikah di Malaysia. Tapi dalam keadaan yang mana dia telah mempunyai isteri sedia ada. Okay, jadi isunya adalah berkaitan dengan nikah tersebut. Maka nikah ni kalau poligami dia ada dua keadaan di Malaysia. Yang pertama permohonan poligami, yang keduanya adalah permohonan pengesahan nikah poligami. Kita pergi pada situasi yang pertama dulu. Okay, situasi yang pertama iaitu seorang suami yang nak berpoligami secara betul. Okay, nak berpoligami secara betul. Jika sekiranya suami kita ni nak berpoligami, dia bagi tahu kata dia nak kahwin, dia cuba minta izin dan sebagainya, and then kita pun kena ingat satu perkara, izin bukan kepada isteri tapi izin kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Okay, cuma restu yang ni perlukan kepada isteri pertama dan juga ibu bapa dan sebagainya. Alright. Tapi keizinan tak ada cerita macam dalam drama dulu-dulu ke apa, kena sign apa semua tu tak ada. Okay, itu semua merepek je. Tetapi kita kena filekan di Mahkamah Tinggi Syariah. Baik. Sekiranya anda sebagai isteri, anda sebagai isteri dapat satu surat. Satu surat, nama surat tu adalah saman. Saman, dekat muka depan dia tulis saman Mahkamah Tinggi Syariah mana-mana, and then tuntutan tu anda boleh tengok kat belakang. Anda boleh baca pernyataan tuntutan tu, dia tulis tuntutan apa, cerita tentang suami nak tuntut untuk berkahwin. Dia mesti filekan tuntutan tu di Mahkamah Tinggi Syariah. Alright. Walaupun mungkin ada isteri yang dia setuju, ada isteri yang dia cuba nak menjadi orang tengah. Isteri yang pinangkan kepada suami dia seorang madu. Isteri tu pun tak boleh filekan tuntutan. Contoh, dia pula nak paksa suami dia poligami, jadi dia nak buat tuntutan, tak boleh. Tuntutan mesti dibuat oleh lelaki tersebut. Okey, pertamanya saya kata kalau kita, dalam poligami ni ada dua jenis, iaitu permohonan poligami. Dia isteri mohon secara suami mohon secara betul. Okey, jadi bila suami mohon secara betul, anda dapat satu surat saman poligami. Saya nak nasihatkan satu perkara. Okey, take alert benda ni. Kalaulah anda sebagai seorang isteri dapat satu salinan saman, dapat satu salinan saman daripada Mahkamah Tinggi Syariah, dan saman tersebut adalah berkaitan dengan tuntutan poligami. Itu bermakna suami anda membuat dia gentleman lah. Dia gentleman, dia nak buat secara betul. Dia nak dapatkan kebenaran daripada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk berpoligami. So apa yang suami nak kena buktikan tu, yang tu kerja dia. Dia kena buktikan tentang kemampuan, dia kena buktikan tentang kenapa patut dan perlu, dan ada beberapa perkara yang dia kena yakinkan kepada mahkamah bahawa dia perlu, dia patut dan perlu untuk berpoligami. Okay, so yang tu kerja suami. Tapi apa kerja anda sebagai seorang isteri? Kerja anda, saya nak kena pastikan siapa yang dapat saman tersebut. Siapa yang dapat saman, selepas mungkin anda menghabiskan air mata, wallahualam. Biasalah dapat saman tu, baca-baca ramailah menangis kan. Tapi selain daripada kita menangis tersebut, hadirkan diri ke mahkamah. Saya minta anda untuk hadirkan ke mahkamah. Jangan tak hadir, sebab ramai orang yang dapat saman tapi tak hadir. Ramai tau yang dapat, dia kata mampu nak buat apa pun buat. Dia tak peduli.
Jangan buat macam tu, okey? Sebab apa? Sebab macam kita bagi kemenangan mudah. Okey, dia cerita dia bukan cerita menang kalah ke apa, tetapi apa yang saya nak sampaikan, bila kita dapat saman tersebut, memanglah tak menjadi satu kesalahan kalau anda tak datang. Sebab dekat muka depan saman tu dia akan ada tulis satu ayat. Dia kata, jika sekiranya kamu tidak hadir, maka mahkamah boleh membuat sebarang keputusan tanpa kehadiran kita. So makna katanya macam kita bagi jalan mudah lah. Okay, tidak ada. Tapi cerita dia bukan kita nak lawan apa sangat. Cuma niat bila kita datang tersebut antara ada dua. Ada dua. Pada saya lah kan. Yang pertamanya adalah kita datang, kalaupun kita mungkin bersetuju dengan tuntutan poligami tersebut, pastikan anda minta hak anda. Hak anda dan juga hak anak anda. Okay, saya kena bagi tahu kerana yang ni adalah peluang. Dia tuntut hak. Kalau orang lain, kalau orang lain yang dah bercerai, dia nak buat tuntutan harta sepencarian, dia kena filekan tuntutan yang baru. Mungkin dia kena lantik peguam untuk buka satu kes tersebut. Okay, so dia akan mengambil masa. Tu tak termasuk lagi dengan kos dan sebagainya kan. So bila anda pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah, dalam keadaan suami nak berpoligami, kita boleh minta hak kita. Apa hak kita? Apa hak anda sebagai seorang isteri kalau kata anda datang? Yang pertamanya, kalau anda bersetuju untuk poligami tersebut, anda minta, yang pertamanya minta nafkah. Minta nafkah berapa sebulan? Pada ketika anda minta nafkah tersebut, kebesar kemungkinan nafkah yang anda terima sekarang mungkin sikit. Kalau kata orang nak poligami, insya-Allah mungkin nafkah dia akan jadi besar. Jadi kalau katalah dapat tuntutan poligami tersebut, pergi ke mahkamah, minta saya nak nafkah berapa sebulan. You boleh minta